Buletin D-Day 24 Februari bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Kementerian Pendidikan terus menerima peruntukan tertinggi iaitu sebanyak 55.2 bilion ringgit berbanding 52.6 bilion ringgit tahun 2022. Sejumlah 2.3 bilion ringgit disediakan untuk memastikan infrastruktur serta kemudahan pembelajaran terbaik di semua sekolah di seluruh negara. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri dalam ucapan Belanjawan 2023 siang tadi di mana keutamaan kerajaan dalam mengangkat darjah rakyat ke satu tahap yang boleh mengubah hidup mereka. Taraf bangunan serta infrastruktur di 380 buah sekolah yang telah diumumkan dan kerja-kerja menyelenggara kemudahan semua jenis sekolah merangkumi sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Selain itu, sekolah yang mempunyai murid berkeperluan khas akan dilengkapkan dengan kemudahan mesra OKU dan kerajaan juga akan membina Dewan Terbuka bagi menyediakan keselesaan untuk murid-murid berhimpun. 7 buah sekolah baru akan dibina dengan kos sebanyak RM560 juta termasuk SK Paya Dusun di Terengganu, SMK Denai Alam di Selangor, SMK Nabalu di Sabah dan SMK Dudong di Sarawak. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 1.2 bilion ringgit bagi kerja-kerja pembaikan 400 buah klinik dan 380 buah sekolah daif di seluruh negara. Datuk Seri Anwar berkata pelaksanaan projek itu perlu disegerakan. Kita ini saban tahun setelah 6 dekad, 6 dasawarsa merdeka masih berdepan dengan masalah sekolah daif, klinik daif. Saya tidak mahu perkara ini berlarutan. Kita akan permudahkan prosedur dan tahun ini kita mulakan projek raksasa, bukan projek besar mega, tetapi membaiki 400 klinik daif dan 380 sekolah daif. Tambahnya, bagi menyegerakan pelaksanaan projek, had sebut harga perolehan kerja pembaikan sekolah dan klinik daif ditingkatkan kepada RM1 juta berbanding RM500,000 serta perolehan secara cabut undi kepada RM200,000 berbanding RM100,000. Dalam pada itu, kerajaan menambah peruntukan kadar makanan bermasak bagi rancangan makanan tambahan RMT daripada RM625 juta kepada RM777 juta tahun ini. Peruntukan itu akan memanfaatkan 700,000 murid di seluruh negara. RM108 juta bagi program makanan prasekolah manfaat kepada RM240,000 per pelajar murid prasekolah KPM. Dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar juga menyedari kepentingan peranan guru dalam mendidik dan memanusiakan anak-anak bangsa. Selari dengan arus pemodenan keperluan pengajaran dan pembelajaran tenaga pengajar untuk segera beradaptasi dengan teknologi digital, kerajaan akan membekalkan sekolah dan institusi pendidikan KPM dengan 50,000 komputer riba. Kerajaan telah menyediakan peruntukan berkaitan hal ehwal Islam berjumlah 1.5 bilion ringgit bagi menggalakkan institusi Islam dalam negara madani menjadi contoh terbaik dalam kecekapan pentadbiran. Justru Datuk Seri Anwar berkata pengurusan paling cekap harus dimulakan melalui hal ehwal Islam dan gedung tersebut mesti menjadi markas dakwah berkesan yang boleh meningkatkan kefahaman sebenar mengenai Islam. Menghargai jasa dan keringat mereka, kerajaan bersetuju menaikkan allowance bagi 35,000 guru kafar, menaikkan menjadi RM1,100 dengan peruntukan tambahan lebih RM40 juta. Memberikan sumbangan khas RM600 kepada imam, Bilal, Tok Siat, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir.
Tambahnya, seramai 70,000 orang akan menerima sumbangan berkenaan. Ia diharap dapat menggalakkan lagi masyarakat setempat untuk mendapatkan latihan dan penerangan mengenai Islam. Belanjawan 2023 dengan tema Membangun Malaysia Madani itu memperuntukkan RM388.1 bilion secara keseluruhan. Kementerian Pendidikan KPM akan mengadakan perbincangan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi meneliti isu kekurangan murid di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT khususnya di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying berkata penyelesaian jangka panjang itu penting bagi memastikan sekolah sedia ada dapat terus beroperasi di masa hadapan. Semua pun tahu ada beberapa sekolah kurang murid, terutama di Ladang, di Felda. Tapi ini kita akan teliti satu demi satu dan kita akan cari penyelesaian. Okay, sebab pada jangka masa ini untuk plan jangka masa panjang. Ya, kalau tidak, sekolah pun tidak dapat diteruskan. Not optimized lah. Media sebelum ini melaporkan terdapat 367 SJKT di negara ini yang mempunyai bilangan murid kurang daripada 150 orang pada satu-satu masa. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian pembukaan SJKT Gunung Rapat di Ipoh yang berpindah ke lokasi baru. Premis baru yang mula dibina pada 2016 itu antara lain mempunyai 6 buah kelas serta kemudahan lain yang lebih selesa kepada lebih 100 orang murid serta 14 tenaga pengajarnya. Pada masa hadapan, sekolah yang telah berusia 69 tahun ini dijangka boleh memuatkan lebih 200 orang pelajar pada satu-satu masa. Sementara itu, Guru Besar SJKT Gunung Rapat S. Mariamal berkata pihaknya berasa lega dapat memulakan sesi persekolahan 2023 di premis baru yang terletak tidak jauh dari sekolah lama. Kami memang menunggu saat-saat ini untuk pindah ke bangunan baru. So apabila kami dapat penyerahan kunci dibuat oleh kementerian, sangat gembira. Bukan saya seorang tetapi sampai warga sekolah semua sekali. Murid dengan ibu bapa, komuniti tempatan dan sebagainya. Bersua kembali. Melihat pada keberkesanan program memanah dalam meningkatkan peratusan kehadiran murid, Sekolah Kebangsaan Padang Besar Utara di Perlis akan meneruskan permainan itu pada penggal persekolahan depan dengan melibatkan semua murid sama ada di arus perdana, pra dan murid di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI. Guru besarnya Safuandi Sabri berkata kejayaan pertama yang dibawa melalui sukan memanah itu apabila peratusan kehadiran murid terutamanya PPKI melonjak kepada 90% ke atas. Kita bermula dengan adanya pertukaran guru dari negeri Selangor yang merupakan jurulatih memanah. Jadi kita ambil kelebihan yang ada untuk memperkenalkan sukan memanah di SK Padang Besar Utara. Selain daripada PPKI, kita terapkan di arus perdana dan juga di prasekolah. Sukan itu berlangsung secara bergilir-gilir pada hari dan waktu yang telah ditetapkan di bawah pengawasan dan pemantauan guru terlibat. Bagi murid, ia menjadi medan mereka mengasah bakat masing-masing. Tak kurang juga, bagi murid PPKI, ia membantu menguatkan kemahiran motor halus dan kasar serta melatih emosi dan fizikal mereka untuk menumpukan perhatian, bertenang dan menstabilkan emosi. Hari Selasa je main. Ya, hari lain tu tak main dah. Untuk bagi kita fokus. Rasa macam mana bila boleh memanah? Syok. Lagi? Dengan best. Rasa puas. Dekat rumah ada main tak? Ada. Memang tertunggu-tunggu nak main. Kalau hari memanah, adik memang main sekolah lah. Macam seronok main memanah. Fokus main memanah sama kawan-kawan. Selain sukan memanah, pelbagai inisiatif telah dilakukan guru antaranya mewujudkan persekitaran selesa dan ceria, program penanaman pokok bunga dan sayuran sebagai usaha menggalakkan kehadiran murid ke sekolah.
Pelaksanaan inisiatif Rahmah diteruskan dengan pemberian sumbangan pek makanan menu Rahmah kepada siswa dan siswi Universiti Teknologi Mara UiTM. Inisiatif Rahmah itu merupakan jalinan kerjasama korporat di antara Maidin dan UiTM di mana ia memanfaatkan seramai 5,000 mahasiswa di 5 kampus cawangan universiti berkenaan. Inisiatif Rahmah di UiTM ini bermula dengan sumbangan sebanyak 5,000 pek makanan di peringkat permulaan dengan memfokuskan mahasiswa UiTM Shah Alam, UiTM Merbuk Kedah, UiTM Alur Gajah Melaka, UiTM Jengka Pahang dan UiTM Samarahan Sarawak. Kita amat berbesar hati menerima sumbangan 5,000 pek Rahmah ya, yang disediakan oleh Maidin, yang kita rasa sangat-sangat berterima kasih atas sumbangan itu. Ujar beliau lagi, sumbangan seumpama ini amat digalakkan dan menjadi satu contoh aspirasi bagi organisasi-organisasi korporat yang lain. Bagi mahasiswa, sumbangan ini amat dihargai dan berharap agar ia diteruskan demi kelangsungan kehidupan mereka di pusat pengajian. Kami memang menyokong sebab kami percaya ini adalah keperluan mahasiswa. Sebab mahasiswa ingin belajar, jadi inilah inisiatif-inisiatif yang mungkin boleh beri kepada mahasiswa secara keseluruhan. Bukan sahaja di Shah Alam, bahkan di seluruh Malaysia juga. Sebagai usaha mengukuhkan kemahiran tenaga kerja menerusi program pendidikan teknikal dan vocational TVET, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dan Domino's Pizza menjalin kerjasama melalui inisiatif Belajar Sambil Bekerja BSB di bawah Jannah Kerja. Usaha terbabit sejajar dengan aspirasi Domino's Pizza untuk mewujudkan tenaga kerja yang berilmu dan berupaya. Menurut Ketua Eksekutif Domino's Pizza Malaysia, Samsul Amir Abdul Rahman, melalui kerjasama itu, program yang bukan sahaja membantu membina keupayaan bagi Domino's tetapi juga menyumbang kepada usaha membina negara melalui pembangunan modal insan. Naib Chancellor UTHM Profesor Engineer Dr. Ruzairi Abdul Rahim turut menyambut baik usaha Domino's Pizza dalam memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat menerusi pelancaran program Jannah Kerjaya. Tambah Dr. Ruzairi, TVET ialah komponen penting sistem pendidikan dan latihan sesebuah negara yang membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir dan produktif. Melalui usaha sama terbabit, Domino's Pizza akan menghantar 40 kaki tangan sepenuh masa yang terdiri daripada pengurus restoran, kaki tangan restoran dan pengantar pizza untuk menyertai program TVET yang disediakan oleh UTHM. Kursus yang ditawarkan kepada kaki tangan adalah kawalan dan jaminan kualiti makanan atau teknologi operasi restoran. Hari ini kita akan belajar tentang pitch, iaitu adalah salah satu elemen di dalam komponen asas nyanyian. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi atau rendah satu not di dalam muzik, dan kita akan mewakili pitch ini di dalam muzik seperti C, D, E, F, G, A, B, C. Dan kita akan menggunakan pitch ini di dalam nyanyian dengan teknik solfege, di mana kita akan menggunakan teknik solfege ini dalam pemanasan suara seperti ini. This is your first note. Do. Ready? 1, 2, 3, go. Bersua kembali, hikmah datang dalam pelbagai cara. Dugaan diberhentikan kerja ketika PKP lalu membuka pintu rezeki baru buat seorang chef bangkit membuka gerai menu sarapan pagi di Kelang Selangor. Tidak pernah patah semangat, pengalamannya beraksi selama 40 tahun di hotel terkemuka turut dicurahkan dalam setiap hidangan yang diketengahkan. Laporannya bersama wartawan Izzati Rizan.
luar nampak seperti gerai biasa. Namun siapa sangka di dalamnya menyajikan menu sarapan persis hotel 5 bintang. Bukan sahaja hidangan, dekorasinya juga gah seperti susunan kafe di hotel. Bagi pemiliknya Sarim Bahari, 63 tahun, dia hanya mencuba nasib membuka warung berkenaan bersama isterinya Sahlawati Norman, 49 tahun, yang pada asalnya menawarkan menu hidangan pagi dan tengah hari. Bagaimanapun percubaan yang dilakukan kurang mendapat sambutan sehingga konsep sarapan bersaiz jumbo diperkenalkan demi kepuasan pelanggannya. Big breakfast lah sebenarnya. Tapi kalau tempat lain akan jual dalam 30 to 40 ringgit per plate. Saya jual dalam 50 ringgit je. Saya cover cost dan dapat cukup bayar sewa kedai, bayar gaji budak-budak. Dah cukup lah alhamdulillah. Niat nak bagi orang makan makanan sihat tu atau macam mana? Lebih niat, lebih kurang dalam macam itulah. At least orang semua dapat merasa. Kalau nak bagi makan kat hotel ke 5 bintang, kalau satu family makan at least 200 hingga 300. Menggajikan pekerja yang terdiri dari anak kampung di sekitar Meru, beliau juga tidak lokek berkongsi ilmu kulinari. Malah hasil didikannya, pekerjanya yang tiada asas dalam bidang masakan kini semakin mahir. Orang kampung area sini. Yang tak tahu tak ada kerja. Tak ada kerja dan mencari kerja dan budak-budak sekolah yang dekat college. So on weekend dia orang akan datang kerja sini. Pekerja-pekerja ni memang tak ada asas kulinari. Tak ada seorang pun tak ada. Semua saya train daripada basic sampai preparation sampai service sampai setup A to Z. Dibuka sejak Oktober tahun lalu, sebanyak 14 hidangan sarapan pagi berasaskan barat diketengahkan, antaranya yang popular Sunrise Toast serta Monte Cristo. Menjual dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, setiap hidangan juga didatangkan dalam portion yang sangat besar. Malah selain menu western, di kafe ini juga terdapat seorang lagi chef yang menampilkan makanan dari bumi Kenyalang. Dan sekarang Zeti nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Izzati Rizan melaporkan. Bagi menerapkan amalan lestari dalam rutin harian, murid di sebuah sekolah di Dubai membina sebuah taman hidroponik serta mereka bentuk pakaian menggunakan bahan buangan yang dikitar semula. Inisiatif itu turut dijadikan sebagai sebahagian co-curriculum di Royal Grammar School, Guildford. Di sekolah ini, sekumpulan murid dilantik sebagai duta alam sekitar dan memainkan peranan penting untuk meningkatkan kesedaran tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pelbagai inisiatif dilakukan, antaranya membina sebuah taman hidroponik. Sayuran organik yang ditanam kemudian digunakan untuk memasak di kantin sekolah. Me and Sasha really care about the environment. In our school, we are two of the eco ambassadors, and it's really important for me. Because sometimes people kind of just think, oh, it's the eco, oh, it's just the eco, but it's actually our planet, not even our planet, the planet that we live on. Therefore, for me, it's like super important. I'm keeping it nice and clean. It's almost like your house, you know. You're gonna keep your house clean. You're gonna clean your house. You should do the same for the planet. Di salah sebuah kelas pula, sekumpulan murid sibuk menyiapkan pakaian menggunakan bahan yang dikitar semula seperti kertas, tisu dan buku lama. Super important, especially the trees and leaves. That's why one of our main things is flowers, and we're going to add leaves, and so our dresses can look like they're part of the environment. Hasil sambutan menggalakkan di Paris dan London dengan kunjungan lebih 150,000 pelawat pameran seni miniatur terbesar diadakan di New York yang menampilkan lebih 130 karya seni miniatur oleh 32 artis di seluruh dunia. Pameran Small is Beautiful ini mula tercetus dengan perkongsian di media sosial ketika dunia dilanda pandemik. Namun dengan sambutan yang diterima, sebuah pameran yang didedikasikan khas untuk seni miniatur diadakan. Honestly, you cannot appreciate the miniature art just through the phone or through a photo. You have to see it in real life, the details, the intricacies. That's why you need to immerse yourself in it. We offer people magnifying glasses and there's microscopes, and you could come see this exhibit 3 times and see new things each time you come through.
Pameran ini bukan sahaja menerima kunjungan dari kanak-kanak, malah berjaya menarik minat pelawat dari pelbagai peringkat umur. I like miniature people. I like this kind of art. The artists able to create these tiny figures, it's amazing. It's amazing, yes. I feel like a kid. Seperti pameran terdahulu, artis yang terlibat mempamerkan hasil seni pelbagai bentuk termasuk makanan, origami dan art chart. Pameran seni miniatur ini akan diadakan di New York sehingga Ogos depan. Sukan Liga Hoki Malaysia. Persaingan sengit Maybank dan pasukan hoki Terengganu THT berterusan dalam perebutan tangga teratas. Maybank akur dipintas THT apabila meraih keputusan seri menentang Tenaga Nasional Berat TNB. Perlawanan ketujuh, Maybank tampil selaku peneraju Liga berdepan TNB. Seperti diduga, aksi sengit disajikan kedua-dua pasukan menyaksikan kedudukan tanpa gol sehingga suku ketiga permainan. Meniti minit akhir perlawanan tambah rancak. Maybank berjaya memecah kebuntuan menerusi jaringan padang Muhammad Izam Azhar pada minit ke-53. Begitupun hasrat Maybank meraih 3 mata untuk mengekalkan kedudukan di tangga teratas tidak kesampaian. TNB berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal 3 minit sebelum perlawanan tamat. Keputusan satu sama membolehkan THT melonjak ke tangga teratas dengan 19 mata, 2 mata mengatasi Maybank, TNB pula di tangga ketiga mengumpul 16 mata. Juara bertahan Max Verstappen melaungkan amaran awal menjelang musim baru perlumbaan Formula One yang membuka tirai 5 Mac ini. Sesi ujian pramusim yang berlangsung di Bahrain, pemandu Red Bull Racing itu mencatat masa terpantas. Liter antarabangsa Sakir di Bahrain menjadi tumpuan pasukan yang akan bersaing pada perlumbaan Formula One 2023. Sesi ujian ini memberi kesempatan buat mereka mengenal pasti hasil pembaruan, seterusnya kemampuan jentera lumba. Verstappen juara dunia 2 kali tanpa selesa mengendalikan jentera Honda yang menjadi sandaran pasukan Red Bull Racing. Pemandu kelahiran Belgium itu melengkapkan 71 pusingan dengan catatan masa terbaik 1 minit 32.959 saat. Tamat sesi ujian pertama, tempat kedua terpantas milik Carlos Sainz dari pasukan Ferrari, manakala pelumba Williams Alexander Albon ketiga. Sesi kedua yang berlangsung turut dikuasai Verstappen, sekaligus memberi bayangan dia sudah bersedia mempertahankan gelarannya pada pertarungan pembuka tirai di litar sama 5 Mac ini. Karya seni seorang artis dari Perancis yang menggubah bunga menggunakan sampah plastik yang dikitar semula mengakhiri buletin didik. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.